Buletin utama 13 September. Dokumen hutan tropika akan disebarkan ke seluruh dunia. Sebuah universiti akan ditubuhkan di Sarawak. Kejayaan Malaysia dalam program pemeliharaan alam sekitarnya sedang dibukukan. Dokumen itu yang dinamakan Greening of the World akan memberi pendedahan kepada dunia khususnya negara maju bagaimana persekitaran mereka boleh dipulihkan semula. Kita juga sedang dalam proses menyediakan satu dokumen yang bernama The Greening of the World. Yang kita nak supaya bukan saja Malaysia yang sudah pun hijau, tetapi negara-negara yang maju mestilah berusaha untuk menanam pokok-pokok untuk membangunkan hutan di negara mereka. Hutan reforested. Dan kita akan bantu mereka dengan benih, dengan planting material supaya mereka boleh ada hutan tropika. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata kerja-kerja untuk menghasilkan dokumen itu kini di peringkat akhir. Dokumen itu adalah usaha seiring dengan sebuah dokumentari mengenai alam sekitar yang akan ditayangkan di mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth di Harare bulan depan. Dokumentari itu merakamkan usaha bersungguh negara untuk mengekalkan mutu alam sekitar sebagai lanjutan kepada deklarasi Langkawi. Mengenai kemungkinan Malaysia menyertai sidang kemuncak bumi di Brazil tahun depan, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata, pendirian Malaysia adalah mudah dan jelas. Malaysia tidak akan hadir jika persidangan telah membuat rumusan menyalahkan negara membangun sebelum mengadakan perbincangan. Rakyat Sarawak perlu mengambil iktibar daripada masalah yang dihadapi oleh rakyat Sabah dan Kelantan di bawah pemerintahan kerajaan negeri yang tidak mempunyai hubungan baik dengan kerajaan pusat. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, rakyat perlu membuat pilihan yang bijak dalam pilihan raya negeri nanti supaya masalah yang sama tidak menimpa rakyat Sarawak. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata adalah susah membangunkan negeri yang memilih kerajaan yang tidak mempunyai hubungan dengan kerajaan pusat. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh penduduk-penduduk di sini semasa diadakan pemilihan. Di samping itu ingin saya jelaskan bahawa menjadi hasrat kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan negara kita ini, termasuklah negeri Sarawak ini. Saya datang ke Sarawak berkali-kali dan tiap kali saya datang, saya dapat lihat pembangunan yang pesat berlaku di Sarawak. Mungkin lebih pesat daripada pembangunan di negeri-negeri di Semenanjung. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan sekolah menengah vokasional Betong yang berharga 13.6 juta ringgit. Beliau berkata pembangunan pesat di Sarawak adalah hasil usaha kerajaan negeri sendiri, sementara kerajaan pusat akan terus membantu dalam bidang tertentu seperti pendidikan dan perubatan. Beliau berkata tanpa usaha dari kerajaan negeri adalah sukar bagi Sarawak untuk membangun dan memenuhi kehendak rakyat. Dalam perkembangan lain, Sarawak akan mempunyai sebuah universiti menjelang 1995. Sehubungan itu, menurut Menteri Pendidikan Datuk Dr. Sulaiman Daud, kajian untuk mewujudkan Fakulti Perubatan dan Undang-Undang di Universiti Terbabit juga sedang dijalankan. Datuk Dr. Sulaiman berkata, kampus cawangan Universiti Pertanian Malaysia di Bintulu kini akan diperluaskan bidang pengajiannya sebelum dipisahkan untuk pembentukan sebuah universiti baru. Kampus cawangan itu kini hanya menawarkan kursus diploma. Kursus ijazah dan ijazah lanjutan akan diperkenalkan tidak lama lagi. Datuk Dr. Sulaiman berkata, kursus yang ditawarkan akan mengambil kira kemudahan untuk membuat latihan amali dan penyelidikan serta pendedahan langsung. Sarawak amnya dan Bintulu khususnya menurut beliau amat sesuai untuk kursus biologi persekitaran perhutanan dan industri gas kimia. Jemaah Menteri juga bersetuju untuk menjalankan kajian kesesuaian untuk pembinaan Fakulti Perubatan di Sarawak. Aspek yang diambil kira adalah Sarawak mempunyai banyak jenis penyakit yang penemuan sainsnya masih terbatas.
kajian juga dijalankan mengenai kemungkinan pengenalan fakulti pendidikan. Sarawak dan negara memerlukan lebih ramai guru siswaza. Korea Selatan yakin dapat berperanan lebih berkesan bagi mencapai matlamat meningkatkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau ini bersama-sama ASEAN. Presiden No Tee Woo berkata sokongan padu Malaysia sebagai satu daripada negara anggota ASEAN membolehkan Korea Selatan menjadi rakan dialog penuh ASEAN. Berikutan sokongan kuat Malaysia itu, Presiden No menyampaikan rasa terima kasih negaranya kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah. Topik perbincangan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Ahmad Kamil Jaafar kepada wartawan Malaysia yang membuat liputan lawatan rasmi Seri Paduka ke negara ini. Datuk Ahmad Kamil turut serta dalam pertemuan selama 45 minit ini yang diadakan sejurus setelah selesai istiadat sambutan rasmi ketibaan Seri Paduka di perkarangan Chong Wade. Datuk Ahmad Kamil berkata Presiden Noh juga berterima kasih kepada Malaysia kerana berpendirian serupa dalam pelbagai isu antarabangsa khususnya yang menyentuh kepentingan kedua negara. Sementara itu, Presiden Noh pula berkata keseragaman pendapat dalam hal-hal antarabangsa itu membolehkan kedua negara bekerja dengan lebih rapat. Seri Paduka pula berpuas hati dengan hubungan dua hala Malaysia-Korea Selatan dan berterima kasih kepada Presiden Noh atas bantuan Korea Selatan terhadap dasar pandang ke timur yang dipegang Malaysia. Sebelum majlis pertemuan ini, Presiden Noh telah menganugerahkan pingat Grand Order of Mugang Hua kepada Seri Paduka berdua. Pingat ini adalah pingat tertinggi Korea Selatan dan ia hanya diberikan kepada ketua-ketua negara sahabat karib Korea Selatan sahaja. Sementara itu, malam tadi Seri Paduka berdua dan rombongan diraikan dalam satu majlis santapan malam yang diberikan oleh masyarakat dan pelajar Malaysia yang menuntut di sini. Turut hadir pada majlis itu Duta Besar Malaysia di Korea Selatan, Datuk Nik Muhammad Nik Hassan dan isteri serta kaki tangan Kedutaan Malaysia. Usaha memerangi gejala AIDS diperhebatkan. Satu program besar-besaran mencegah penyakit itu di seluruh negara akan dilancarkan hujung tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Encik Muhammad Farid Arifin berkata, program itu akan dilancarkan selepas menerima laporan lengkap daripada satu jawatan kuasa khas. Semua langkah-langkah akan diambil pada tahun ini untuk memerangi AIDS secara besar-besaran. We have tested the program, tetapi kita akan mempertingkatnya secara agresif. Apa langkahnya antaranya? Banyak. Salah satu daripadanya kita target kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Yang kedua, kita target kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin akan terkena penyakit itu kumpulan muda, sekolah-sekolah. Encik Farid bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai program itu. Beliau berkata jawatan kuasa khas yang ditubuhkan itu membabitkan beberapa pakar, pegawai daripada Kementerian Kesihatan dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Mengenai jangkitan AIDS melalui alat seperti pisau cukur di kedai gunting rambut, beliau berkata sehingga sekarang tidak ada laporan mengenai kejadian itu di dalam dan di luar negeri dan orang ramai tidak perlu bimbang. Bagaimanapun katanya langkah berjaga-jaga perlu diambil seperti meminta tukang cukur menukar pisau cukur yang sudah digunakan berkali-kali. Terdahulu itu, Encik Farid merasmikan bengkel keperluan latihan bagi khasiat makanan masyarakat Asia di ibu negara. Dalam ucapannya, beliau berkata pendidikan khasiat makanan perlu disampaikan kepada setiap lapisan penduduk dalam usaha mencegah penyakit khususnya di negara-negara membangun. 14 peserta dari negara-negara Asia menyertai bengkel 3 hari ini. Kajian terhadap cadangan mengenakan bayaran kepada perkhidmatan agensi kerajaan sudah diserahkan kepada kementerian dan agensi kerajaan. Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, selain agensi dan jabatan, kerajaan negeri juga dibenar mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan untuk. Ketika bercakap kepada pemberita di Keluang Johor, Datuk Seri Anwar berkata jemaah menteri sudah menyerahkan keputusan menentukan jenis borang dan perkhidmatan yang mungkin dikenakan bayaran kepada kementerian dan agensi kerajaan. Bagaimanapun katanya, 3 syarat harus dipenuhi iaitu tidak membebankan orang ramai, mengurang kos barang dan perkhidmatan lebih baik.
Menurutnya, bayaran yang dicarangkan termasuk kutipan masuk ke taman rekreasi dan muzium. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Keluang. Katanya, wawasan 2020 tidak akan menunjukkan kesan jika kurang semangat dan disiplin di kalangan rakyat. Banyak negara yang hancur akibat penyelewengan dan rasuah serta salah guna kuasa. Oleh itu, katanya, rakyat adalah mempersiap diri menghadapi cabaran menjayakan wawasan 2020. Dua jalan pilihan disediakan bagi penduduk ceras. Jalan pilihan yang pertama boleh digunakan mulai esok, manakala yang kedua akan siap tahun depan. Ketua Cawangan Trafik Polis Kuala Lumpur, Haji Muhammad Yunus Yaakob berkata, jalan pilihan yang sedia diguna ialah melalui Jalan Cendekiawan di Taman Konot. Seterusnya melalui Jalan Mewah, Jalan Jujur, Jalan Bangsawan, Jalan Budiman dan Jalan Tenteram di Bandar Tun Razak. Dan jalan keluar melalui susur Jalan Lok Yu. Jalan ini adalah lebih 2.6 km panjang berbanding penggunaan tol ceras. Jalan pilihan kedua yang akan siap tahun depan melalui Taman Pertama, Taman Cantik dan bersambung dengan Jalan Kuari dan keluar melalui Taman Bukit Mewah. Encik Yunus Yaakob menasihatkan pengguna jalan raya supaya mematuhi arahan polis lalu lintas di situ. Di pihak pemaju jalan iaitu Metermac, DBKL Kuala Lumpur ya, dan pihak Cawangan Trafik Polis Kuala Lumpur telah pun pergi meninjau dan mengkaji keadaan di situ dan telah berusaha untuk mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku di situ. Beliau juga berkata polis juga menjalankan kajian untuk melancarkan lagi keadaan lalu lintas di jalan ceras. Berita lanjut selepas ini. Pastikan Ini berputik ketika sidang sains kebangsaan yang diadakan di Florida tahun lepas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Menteri Sains dan Teknologi dan Alam Sekitar, Loh Hin Ding, mengharapkan dengan penghantaran pingat ini, minat dalam bidang angkasa lepas akan wujud di generasi akan datang. Malaysia dijangka menjadi pusat penapisan minyak mentah utama di rantau Asia Tenggara menjelang 1994. Loji penapisan minyak fasa 1 yang menelan belanja $962 juta mengandungi unit penyulingan minyak mentah dengan keupayaan pengeluaran 100,000 tong sehari. Pengerusi Petronas Tan Sri Dato' Azizan Zainal Abidin berkata, daripada jumlah itu, 60,000 hingga 70,000 tan untuk pasaran tempatan, manakala selebihnya diekspor ke luar negeri. Loji penapisan itu akan memproses campuran jenis-jenis minyak mentah tempatan, iaitu jenis tapis, kondensat dari Terengganu dan Bintulu. Tan Sri Dato' Azizan berkata, selain dari loji itu, kemudahan marin bagi projek bernilai $228 juta juga akan didirikan. Marin yang terletak di pantai Tanah Merah dan mungkin Sungai Udang itu dijangka mengendalikan pemuatan dan pemunggahan bahan sumber dan hasil keluaran loji. Petronas Penapisan Melaka Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Petronas hari ini, menandatangani kontrak dengan 2 konsortium syarikat antarabangsa dan tempatan untuk pembinaan loji penapisan fasa 1 dan marine bagi projek itu. Harga-harga di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup lega setelah pembetulan teknikal semalam tidak berkekalan kerana ketiadaan petunjuk baru walaupun sentimen di pasaran-pasaran seberang laut kukuh. Indeks komposit BSKL jatuh 4.95 mata kepada 544.66, manakala indeks perusahaan turun 6.81 mata kepada 1000.86. 141 kaunter rugi berbanding dengan 52 untung, manakala 63 yang lain tidak berubah. Berikut 10 saham paling cergas, sebut harga amanah Samara Berhad dan amanah saham nasional.
ringgit meningkat sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat dalam urus niaga yang lengang dengan kebanyakan pelabur enggan memasuki pasaran menjelang pengumuman indeks harga pengguna Amerika Syarikat dan angka-angka jualan runcit malam ini. Pasaran juga bimbang dengan kemungkinan pemotongan kadar diskaun oleh Bank Pusat Amerika Syarikat yang juga dijangka diumumkan malam ini. Berikut kedudukan mata wang asing berbanding ringgit. Lebih pantas tetapi kurang bersefahaman. Gol tunggal dijaringkan Cesar Brito pada minit ke-22. Gol ini diperolehi melalui hantaran lintang Paulo Futre kepada Rui Barros yang menghantar bola di depan gol dan disempurnakan oleh Cesar Brito. Finland berusaha menyamakan kedudukan tetapi gagal kerana pertahanan Portugal terlalu kukuh. Pada minit ke-64, Portugal hampir mendapat penalti selepas pemain Finland Kari Ukkonen menjatuhkan Futre. Sementara itu, Scotland dan Switzerland dalam kumpulan 2 mara kepusingan akhir selepas seri 2 sama. Switzerland mendahului mengutip 10 mata daripada 7 perlawanan dan Scotland 1 mata di belakang Switzerland hasil 6 perlawanan. Switzerland berjersi merah hampir menghampakan Scotland dengan mendahului 2-0 separuh pertama. Gol pertama Switzerland diperolehi 9 minit selepas perlawanan semula. Gol dijaringkan oleh Stefan Chapuisat dari jarak 15 meter. Gol kedua dijaringkan oleh Heinz Hermann hasil tendangan sudut pada minit ke-30. Separuh kedua menyaksikan perlawanan berat kepada Scotland. Gol pertama diperolehi melalui Gordon Jury 2 minit selepas separuh kedua bermula. Gol penyamaan diperolehi pada minit ke-83 melalui jaringan Ali McCoist. Jury, brilliant save, but now, oh yes, it's 2-2. Scotland can celebrate, they've got the goal they deserve. Ali McCoist. Sekian buletin utama malam ini Hingga jumpa lagi, salam hormat. dan salam bahagia.